Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatin ukhawiyyah, tahiyyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزحرنا ومولانا محمد الذي قدوة للمسلمين وقوة للمجاهدين ورحمة للعالمين، النبي الرحمة والشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتحظى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما بعد Fal-Mukarram Al-Muhtaram, yang berbahagia lagi dimulakan Tuan Pengurusi Masjid Al-Hana, seluruh saf jawatan kuasa, sahibul ma'ali, tuan guru, para alim ulama, para haji, para hajah, para pemuda serta pemudi Islam, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah ta'ala sekalian. Marilah sama-sama sebelum daripada kita memulakan pengajian pada pagi ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama membukanya, yaknilah dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum 'ala shafa kharatin min faraqatin. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pertamanya sebelum ana pergi lebih jauh, maka izinkan ana menta'arufkan diri, oleh kerana barangkali pertama kali ana ke sini. Pertama, ana akhukum fillah, saya saudara tuan-tuan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Nama ana Muhammad Hazrizal bin Ilyas bin Abdullah bin Labaitaha bin Haji Mak Desa bin Haji Abdul Rahman, yang mana ana dilahirkan di Perlis
walakin lastu wahabiyun, tapi ana ni bukan wahabi walaupun lahir di Perlis, dan daripada kecil menetap di Kulim di Kedah, ditarbiyah sudah tentu daripada tangan mak ayah sendiri. Cuma secara formal dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas tamat pengajian di peringkat rendah di SRK Stowell Bukit Mertajam Pulau Pinang, anda pergi ke Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah di bawah kelolaan Yayasan Islam Negeri Perlis, daripada tingkatan peralihan 1, 2 dan 3, termasuk mengambil syahadah dirasah i'dadiyah di sana. Dan sepatutnya sewaktu berada di tingkatan 2, ana sudah pun pergi ke Mahad Al-Azhar, tetapi oleh kerana kita ni anak tunggal lelaki dalam keluarga, maka mak tak bagi. Dan kemudian menerima tawaran daripada kerajaan negeri Perak Darul Ridwan untuk melanjutkan pengajian ke Sekolah Agama Azrin Shah di Ipoh Perak Darul Ridwan, mengambil SPM dan juga 4 senawi di sana. Dan di kala ini ana berjinak dengan pondok di bawah bimbingan Tuan Guru Haji Abdul Latif, atau lebih dikenali sebagai Pak Tih Keruh, dan Ba'din pergi ke Mahad Tafiz Al-Quran wal Qiraat Negeri Kedah dalam bidang diploma Al-Quran wal Qiraat, dan kemudian pergi ke Kolej Agama Sultan Zainal Abidin dalam bidang syariah, dan kemudian ke Universiti Kebangsaan Malaysia pun di dalam bidang syariah model perundangan, dan menyiapkan tesis pun di dalam undang-undang, dan kemudian sekarang menjadi pilot batch kepada UKM, dan juga salah seorang auditor halal, bernaung di bawah Persatuan Eksekutif Halal Malaysia. Dan ana sekarang merupakan juga seorang pegawai bebas. Ada banyak program di Selangor, di Terengganu, di Perak, di Pulau Pinang, termasuk di Kedah. Dan di Langkawi ana punya program pada minggu yang kedua, merupakan pengkuliah tetap di Menara Maybank, di Menara Citibank, di Menara M-Bank, di RTM Mangkasipuri, di Petronas, dan juga di banyak tempat lagi di Selangor. Dan sudah berumah tangga, mempunyai alhamdulillah 4 cahaya mata daripada isterinya pertama. Yang kedua belum lagi, Pak Haji. Dan tadi pun anda sempat tengok poster di belakang kawan anda Ustaz Aminuddin Abdul Rahim, yang juga sama berkuliah di Shah Alam. Dan mudah-mudahan tuan-tuan ikutilah pengajian kitab, khatam kitab. Mana tengok poster tu bersama dengan Ustaz Aminuddin, Ustaz Din Tok Guru. Jadi beliau dan ana sama pergi ke Shah Alam setiap bulan. Kalau tuan-tuan tidak mengambil kesempatan bagi mengisi program pengajian di masjid, alangkah ruginya. Sebab kalau di Selangor tuan-tuan subuh-subuh cuti begini, masjid mereka penuh. Bahkan boleh disebut pada setiap minggu cuti Sabtu dan Ahad, mereka mengadakan program Qiyamul. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke Selangor, di surau di masjid mereka sangat aktif dengan kuliah dan juga ceramah agama. Dan di Langkawi ni insya-Allah Masjid Al-Hana ni pun anda tengok boleh tahan juga program dia, dan teruskan dengan kerja-kerja kebaikan. Mudah-mudahan kita beroleh redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat sekalian, dan ke mana-mana tempat saya pergi, saya akan sebut satu kalam daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yaknilah kata Sayyidina Ali, inni lastu bin nabiyyin wala yuha ilayya walakin a'malu bi kitabillah wa sunnah nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mastata'tu, fama amartukum min ta'atin fahaqqun alaikum ta'ati mimma ahbabtum aw karihtum. Telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib, aku, kata beliau, bukan seorang nabi, dan aku juga tidak diberikan wahyu oleh Allah,
tetapi aku beramal sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sekadar mana yang aku mampu. Lalu kalau sekiranya aku menyuruh kamu supaya kamu melakukan ketaatan kepada Allah, wajib untuk kamu mentaati diri aku, sama ada perkara berkenaan perkara yang kamu suka ataupun juga perkara berkenaan perkara yang kamu tidak suka, perkara yang kamu benci. Mukminin mukminat sekalian, ini adalah merupakan suatu prinsip, suatu mauqif, satu stand. Bila mana kita nak mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang kita perlu utamakan yaknilah kebenaran. Apa yang terkandung dalam Al-Quran, apa yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan minta para pengajar, kita bukan minta para pentazkirah, kita bukan meminta mana-mana khatib supaya datang sama ada ke surau kita, ke masjid kita, ke balik Islam kita, ke madrasah kita, bagi menyampaikan sesuatu yang menuruti hawa nafsu kita. Tetapi sebaliknya kita minta dan pohon kepada mereka supaya mereka menyampaikan sesuatu terhadap apa yang benar, yang terkandung di dalam Al-Quran, yang berada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tatkala mana apa yang disampaikan itu mungkin kena pada batang hidung kita, mungkin kena pada diri kita, boleh jadi apa yang disampaikan tak berapa kita nak suka, tak berapa kita nak syok, tapi bila mana kita mengetahui itulah yang benar, kita ambil. Bila mana kita mengetahui itunya hak, maka itu yang kita pegang, muslimin muslimat sekalian. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan 5 golongan yang Nabi sebut. Sesiapa yang meremehkan 5 golongan ini, maka mereka akan rugi di dalam 5 perkara. Dan hadis ini telah disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan kemudiannya disyarahkan kembali oleh Kiai Nawawi Banten dalam sebuah kitab yang bernama Nasaihul Ibad. Mukminin mukminat sekalian, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahana khamsatan khasira khamsatan. Sesiapa sahaja yang meremehkan, yang merendahkan 5 golongan, maka kata Nabi, mereka akan rugi di dalam 5 perkara. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istakhaffa bil ulama'i khasira dina. Sesiapa yang meremehkan ulama, maka mereka akan rugi di dalam urusan agama mereka. Yang keduanya pula kata Nabi, wa man istakhaffa bil umara'i khasira dunya. Dan barang siapa yang meremehkan, yang merendahkan pemerintah, maka mereka akan rugi di dalam urusan keduniaan mereka. Yang ketiganya pula sabda baginda, wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Sesiapa sahaja yang meremehkan jiran, yang merendahkan jiran, maka mereka akan rugi dalam urusan yang boleh memberikan manfaat kepada mereka. Yang keempatnya pula kata Nabi, wa man istakhaffa bil aqriba'i khasiral mawaddah. Sesiapa sahaja yang meremehkan kaum kerabat mereka, maka mereka akan rugi di dalam berkasih sayang. Dan yang terakhir kata Nabi, wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyah. Sesiapa sahaja yang meremehkan keluarga mereka, maka mereka akan rugi dalam meraih kehidupan yang baik. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita tengok yang pertama. Yang pertama kata Nabi, man istakhaffa bil ulama'i khasirad dina. Sesiapa sahaja yang merendahkan ulama,
yang meremehkan ulama, maka mereka akan rugi di dalam urusan agama mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau sekiranya kita melihat dalam sebuah kitab yang berjudul Nuruz Zalam, sebuah kitab akidah, disebut pada hari akhirat sana, tatkala mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh umat baginda. Sebab apa baginda didatangi oleh umat baginda? Mereka mahukan syafaat, mereka mahukan syafaatul uzma, syafaatnya agung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kala itu tuan-tuan, yang datang minta syafaat kepada Nabi bukan boleh orang sebarangan. Kita pada waktu itu akan diwakili oleh para alim ulama. Yang akan menjadi tok wakil kita adalah merupakan ulama. Mereka sahajanya dibenarkan oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi dan bermohon syafaat. Sebagaimana kita hidup atas dunia, walaupun kita rakyat, yang menjadi ketua bagi negara kita dalam sistem raja berperlembagaan adalah yang di-Pertuan Agong. Tetapi bukan kesemua rakyat ini boleh pergi jumpa dengan Agong. Yang boleh menghadap dengan Agong mungkin tutuk wakil kita, yang berhormat kita, Perdana Menteri kita, menteri kita. Hanya ini sahaja yang boleh pergi jumpa dengan Agong. Kita tak boleh pergi jumpa dengan Agong. Walaupun kasih setara mana kita dengan Agong, kita tak boleh pergi jumpa dengan Agong. Kecuali kalau sekiranya Agong datang mencemar-duli, datang masjid kita, datang surau kita, datang kampung kita, kita boleh jumpa dengan dia. Ini kan pula baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh jumpa dengan Nabi hanya ulama. Dan ulama inilah yang akan pergi meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi banyak. Antara syafaat Nabi disebut oleh ulama sesiapa yang nama dia dah pun berada dalam list neraka. Nama dia tu memang sepatutnya bermalam di neraka in, bukan di Langkawi in ke, bukan di Kulim in, di neraka in. Tapi dengan sebab syafaat daripada Nabi, Nabi boleh keluarkan dia daripada neraka, masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi, kekayaan yang Allah bagi pada Nabi. Atas dunia ni pun sultan ataupun raja, kepada mereka yang kena tahanan duduk dalam penjara seumur hidup, sultan ataupun raja boleh bagi keluarkan, boleh bawa keluar, boleh bawa terbit, diampunkan kesalahan. Itu atas dunia. Ini kan pula baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dengar nama Nabi, berselawatlah kita. Jangan selawat pada Nabi dengan selawatnya cacat. Nabi pernah tegur sahabat, kamu jangan selawat kepada aku dengan selawatnya cacat. Maka sahabat pun tanya, ya Rasulullah, bagaimanakah selawatnya cacat? Maka Nabi pun sebut, kamu cuma selawat kepada aku, namun kamu meninggalkan kaum keluarga aku. Sebab itu bila kita selawat, jangan tinggalkan wa alihi, jangan tinggal. Mesti disebutkan bersama-sama kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita nak selawat kita sempurna dan didengari oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Pagi Jumaat ni bila mana kita dengar ustaz bagi kuliah, ustaz sebut nama Nabi, kita kemudian menyambut dengan selawat, insya-Allah Nabi dengar tuan-tuan. Dalam kitab Syarafu Ummatul Muhammadiyah yang telah dikarang oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, disebut bila mana kita selawat, walaupun tuan-tuan puan-puan duduk di Masjid Al-Hana di Langkawi, daripada Kuala Perlis nak main naik bot 1 jam, daripada Kuala Kedah nak main naik bot 2 jam, nak pergi ke Madinah tuan-tuan makan masa mungkin 5-6 jam penerbangan. Tuan-tuan, subhanallah, kita selawat di sini
Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar di sana. Sebab itu Nabi juga pernah sebut, sesiapa yang bila mana dia dengar nama aku tetapi dia tidak berselawat kepada aku, maka dia adalah merupakan orang yang sangat-sangat rugi. Jadi perbanyakkan selawat. Bahkan kata ulama, apakah bentuk ibadah yang paling lama? Bentuk ibadah yang paling lama adalah merupakan selawat. Sehingga Allah sendiri berselawat. Mana dalilnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Jadi selawat. Jangan jadi legu puak-puak perlih. Nak sebut Sayyidina pun berkira. Sayyidina, nak sebut Sayyidina dia kata bid'ah. Selawat pun lokek, tarawih tak ada selawat. Tu semua golongan Wahabi. Faham? Kita ni di Kedah, ana pun orang perlih. Jadi hampa jangan jadi Wahabi. Aku orang perlih tak jadi Wahabi. Tuan-tuan, syafaat Nabi banyak. Tadi nak sebut satu. Yang keduanya pula, Nabi boleh bagi syafaat bila mana amal kita sama banyak. Yang baik pun banyak, yang jahat pun banyak, pahala pun banyak, dosa pun banyak, sama banyak. Maka syafaat daripada Nabi, Nabi letak serban baginda, letak pada kebaikan, berat kebaikan syurga kita. Subhanallah, ni syafaat. Dan begitulah juga syafaat daripada Nabi. Nabi boleh memberikan syafaat kepada Abu Talib. Abu Talib yang mana beliau banyak membantu Islam, tetapi bagaimana Abu Talib tidak beriman. Jadi kata ulama, syafaat daripada Nabi, Abu Talib nantinya akan diringankan azab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebahagian pendapat ulama bahawa Abu Talib dengan sebab syafaat daripada Nabi tak mustahil masuk dalam syurga. Kita ni pun merasai nikmat Islam dengan bantuan dan pertolongan daripada manusia yang bernama Abu Talib. Faham? Tu kalau tengok dalam kitab akidah dibahaskan panjang. Jadi banyak syafaat. Kalau kita nak sebut syafaat daripada Nabi banyak. Pun yang dah masuk syurga, yang sudah berada dalam jannah Allah, dengan sebab syafaat daripada Nabi, dia boleh duduk di syurganya sangat tinggi, tuan-tuan. Berada di Jannatul Firdaus bersama dengan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin, pun dengan sebab syafaat daripada Nabi. Jadi yang akan menjadi wakil kepada kita minta syafaat daripada Nabi adalah ulama. What is ulama? Ulama ni tuan-tuan kalimah plural. Kalau singular, alim. Kalau ramai, ulama. Jadi ulama itu orang alim yang banyak, jamak. Mengaji bahasa Arab mufrad dengan jamak. Mufradnya alim, jamaknya ulama, orang yang faham, yang luas pengetahuan tentang agama, sama ada yang usul ataupun furu'. Jadi dengan ulama, tuan-tuan, kita kena dekat. Kita kena hampir dengan ulama. Yang mana kita tengok sebuah hadis Nabi, Nabi telah bersabda, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Pada akhir zaman, orang akan lari daripada ulama dan fuqaha. Dan kemudian kata Nabi, fayabataliyahumullahu ta'ala alaihim bisalasin baliyatin. Allah Ta'ala akan bagi bala kepada mereka. Mereka akan dihempapkan dengan 3 jenis bala. Yang pertama kata Nabi, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan membiarkan penguasanya zalim yang bakal menguasai mereka. Yang kedua kata Nabi, yarfa'ul barakata min kasbihim. Allah Ta'ala akan cabut keberkatan daripada rezeki mereka. Yang ketiganya pula Nabi sebut, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Mereka akan keluar daripada dunia
tanpa ada iman, tuan-tuan. Jadi ini bala bila mana kita lari daripada golongan ulama dan fuqaha. Duduk dengan ulama antara manfaatnya kita dapat, kita sendiri nak buat maksiat segan. Sebab apa? Duduk dengan tok guru, nak tak mau bangun sembahyang sunat pun segan. Sebab apa? Tok guru duduk tepi kita, walhal dia tak tengok kita pun. Ambil contoh paling mudah, kita teman tutup guru masuk kedai sekali dengan dia, walaupun main naik kereta tu asing, main orang tengok macam main sekali. Duk kedai lepas makan nak bayar, tuan kedai kata apa? Dah ada orang bayar lah. Tu kata untung duduk dengan ulama. Umpama nak makan free, ikut aku. Pergi Kuala Lumpur makan macam-macam, tiap-tiap malam nasi mandi, last sekali mandi dengan nasi. Bukan nasi lagi mandi dengan nasi, tuan-tuan. Mandi lem, munjuk tak ada, gajah lem. Sebab tu duduk dengan ulama untung, ada untung mah. Tak duduk dengan ulama rugi. Rugi. Jadi mukminin mukminatnya dimulakan oleh Allah. Sebab itulah yang Nabi sebutnya paling rugi orang yang jauh daripada ulama, mereka akan rugi dalam bab agama. Kalau kita salah, tok guru boleh tegur apa patut, tengok tak mana tak kena. Sembahyang kita ke, Quran kita ke, tajwid kita ke apa, tok guru boleh tengok, perbaiki diri kita. Bila diri kita tu comel, tok guru tolong perbaiki diri kita, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita selamat. Tapi kalau atas dunia kita tak pernah jumpa dengan tok guru, tak pernah pergi menadah, tak pernah pergi mengaji, alangkah ruginya kita dalam bab akhirat. Kita banyak buat kursus solat ikut mazhab al-Imam Syafi'i. Jadi bila kita buat kursus, walaupun dah umur 50, 60, 70, 5 series, 6 series, 7 series, ibarat kata warga RTM. Tahu warga RTM? Rehat tunggu meninggal, ataupun bahasa kasarnya rehat tunggu mampus. Marah Papa Haji yang duduk depan anak ni tak tua, cuma lama saja. Depan ni bukan tua, cuma lama. Dia miang-miang keladi, makin tua makin menjadi cuek. Tu apa kena tahu duduk depan-depan ni. Jadi mukminin mukminatnya dimulakan oleh Allah. Bila kita buat kursus solat, walaupun dah umur 50, tengok style sembahyang macam-macam style sembahyang, tuan-tuan. Ada yang angkat takbiratul ihram, tangan dia letak macam ni. Ni biasa belah perlih. Tangan dia kiam. Tuan-tuan, buka 4 mazhab, tak ada sembahyang suruh tak tangan lagu ni. Bukalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Mana ada sembahyang tangan letak macam ni? Tak ada. Yang sembahyang tangan tak lagu ni, sembahyang siapa? Sembahyang golongan Yahudi. Faham? Orang Yahudi sembahyang tangan macam tu. Tu geng Wahabi tu. Kemudian tahiyat, kerana tengok jari dah tu dia. Jari dah. Kerana tengok ustaz sebelah, dia turun pelan-pelan. Syuek. Tu nama dia Wahabi malu-malu. Sebab apa? Dia tengok ustaz duduk tepi, dia tahu. Saya kepak jari dia, baru dia tahu. Tuan-tuan, hadis dalam bab tahiyat yang menyebutkan Nabi menggerakkan jari hanya seorang perawi. Lagi 11 perawi sebut pada hadis tu tidak ada kalimah yuharrikuha, tak ada. Nabi tak gerakkan jari baginda. Jadinya kita duk pergi gerak jari tu apa pasal? Tu masalahnya. Sebab apa? Tak mengaji, dia main ikut-ikut. Tu masalah. Huknya akad takbir was-was lagi. Kadang akad takbir pagi Jumaat lagi banyak takbir. Sebab dia tahu pagi Jumaat tu imam baca surah Sajdah. Jadi kalau dia buat akad takbir tak jadi, tak apa, masa lama. Sagi boleh bangun pula. Kadang akad takbir Allahu Akbar. Tanya apa pasal? Nak tangkap niat. Dia nak tangkap niat, tak mau bagi niat tu lari. Tu tengok akad takbir. Kadang-kadang tengok macam silat pulut, kadang tengok macam silat penyu. Pernah tengok silat penyu? Belah Terengganu ada. Tuan-tuan pergi belah Terengganu, ada satu silat nama dia silat penyu. Anda tengok pun nak gelak. Dia betul-betul buat breakdance macam penyu. Tu aku tengok kalau lawan ni gamak boleh menang lah.
kan? Bunga semua macam penyu. Kalau penyu tengok pun gelap, kan? Penyu kata aku pun tak silat macam mereka, tapi mereka boleh silat. Nama silat tu silat penyu. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah tu yang pertama, jangan jauh daripada ulama. Yang keduanya pula tuan-tuan, wa man istakhaffa bil umara, sesiapa sahaja yang meremehkan pemerintah, khasira dunia, maka dia akan rugi dalam bab keduniaan. Siapa itu pemerintah? Kata ulama, ail muluki, ataupun yang menguasai, ataupun sultan, ataupun raja, kecuali Raja Gopal. Raja Gopal, raja tak ada negeri, cuma raja ada bola, bola pun tak ada lah. Tu Raja Gopal. Tuan-tuan pun sama, letak nama anak ada raja, tetap takkan jadi raja punya, cuma jadi Raja Kapur. Faham? Jadi tak ada. Jadi pemerintah ini yang kita sebut tadi, sesiapa yang meremehkan pemerintah, maka dalam bab keduniaan mereka akan rugi. Rugi tuan-tuan. Sebab tu dengan pemerintah kita dekat, kan? Kita dekat, bukan suruh bodek, suruh jek sampai terbalik kereta. Jek padan patutlah, ni jek kereta tu sampai terbalik tu. Jadi dengan pemerintah kita kena rapat, insya-Allah bab dunia tak rugi. Duk dengan YB, ada satu YB belah Kupang, kenal YB Harun. Dia kata letih lah ustaz weh, ni tengok Pak Haji ni, tiap-tiap hari mai lagi tak bagi RM50, dia bukan mau balik. Dia duduk situ tiap-tiap hari, bayang lah, 10 hari 500, 20 hari 1000, mampu duit anak dia kata. Duduk situ tak bagi duit tak balik. Dia duduk bagi RM10 tak balik. Duduk senyap, bagi RM50 baru dia balik. Tu kata letih jadi YB belah kampung. Bil letering orang bagi, bil ayam orang bagi. Anak nak masuk universiti cari YB, semua cari YB belakang. Jadi kalau tuan-tuan tak ada duit, jangan jadi YB ya. Anda sembah dengan banyak YB, tolak gaji. Kalau sebulan tak ada 10,000, jangan jadi YB. Eloklah tuan-tuan, mari masjid, duduk masjid, jangan berebut jawatan, jangan hubur riyasah, gila kepada pangkat tak nak. Dan cuma kita ni baik dengan pemerintah, kita hormat. Sebab apa? Beliau adalah merupakan pemerintah, pemimpin. Jadi kita kena hormat, insya-Allah, bahawa banyak manfaat kita akan dapat dalam bab dunia. Sebab kata ulama, li'annahum alladhina yurattibuna umurad dunya wa zimamaha biaidihim, kerana pemerintah yang mengaturkan urusan dunia, mengendalikannya dengan kekuasaan yang ada pada mereka. Jadi sebab tu buat baik dengan pemerintah, urusan dunia selesai. Imam Malik, tok guru kepada Al-Imam Syafi'i, Imam Malik rapat dengan pemerintah. Imam Malik apa sahaja pemberian pemerintah semua dia ambil. Kuda Imam Malik 200 ekor, tapi barang 1 ekor pun dia tidak pernah naik di bumi Madinah. Sebab apa? Sebab hormat kepada bumi Madinah yang tersimpan di dalamnya jasad para sahabah ridwanullah ta'ala alaihim, yang ada di sana batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Imam Malik bin Anas bila mana nak buang, sama ada air besar sama ada air kecil, akan keluar daripada bumi Madinah. Tu Imam Malik punya hormat bumi Madinah. Dan Imam Malik bin Anas tuan-tuan dekat dengan pemerintah. Segala hartanya diberikan oleh pemerintah, dia sponsor murid dia, antaranya Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni tuan-tuan jauh daripada pemerintah. Apanya pemerintah bagi, Imam Syafi'i tak nak ambil. Sebab itulah Imam Syafi'i mudah ditohmah, mudah difitnah. Antaranya Al-Imam Syafi'i pernah dituduh berfahaman dengan fahaman Syiah. Dibawa Imam Syafi'i ke hadapan pemerintah dalam keadaan tangan dan kaki bergari. Maka bila mana sampai di hadapan pemerintah, kebetulan Allah Ta'ala nak membantu, nak menolong Al-Imam Syafi'i. Penasihat kepada pemerintah pada waktu itu,
namanya Al-Imam Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani, murid kepada Imam Abu Hanifah. Maka bila mana dia tengok Imam Syafi'i digari, dia terkejut. Dia sebut kepada pemerintah, wahai khalifah, aku kenal ini Imam Syafi'i, aku kenal ini murid kepada Imam Malik. Siapa kata dia Syiah? Siapa kata akidahnya tidak betul? Akhirnya dibebaskan Imam Syafi'i daripada tahanan, dilepaskan. Sebab apa? Di backup oleh Al-Imam Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani. Dan bermula daripada peristiwa inilah Imam Syafi'i berguru dengan Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani. Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani adalah merupakan wing kiri kepada Imam Abu Hanifah. Kalau wing kanan, Imam Abu Yusuf. Jadi tuan-tuan kena kenal lah. Sebab apa? Kita ni bila orang tanya mazhab apa, mazhab Imam Syafi'i. Tapi bila mana pi haji, pi umrah, dalam bab batal air sembahyang, kita duk pi taklid dengan mazhabnya lain. Walhal dalam mazhab Imam Syafi'i dah ada. Dalam bab umrah haji, bila tawaf bersentuhan dengan perempuan, wuduk tidak batal. Tu ada dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi sebab kita sendiri tak mendalami mazhab Al-Imam Syafi'i, akhirnya tuan-tuan perempuan kita tak faham bab hukum ni yang berlaku. Sebab tu anda nak mengambil contoh antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Seorang yang rapat dengan pemerintah, Imam Malik tok guru kepada Imam Syafi'i. Seorang lagi yang jauh daripada pemerintah, yaknilah Imam Syafi'i sendiri. Sebab tu Imam Syafi'i mudah ditohmah, Imam Malik tak ada. Sebab apa? Dekat dengan pemerintah. Faham? Tu maksud dia. Jadi kena pandai. Dan kena pandai. Kita ni pun kena dekat dengan pemerintah, boleh banyak manfaat. Contoh. Yang ketiganya pula kata Nabi, wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Sesiapa sahajanya meremehkan jiran, maka dia akan rugi dalam urusan yang bermanfaat. Jadi siapa itu jiran? Yang dikatakan jiran ail mujawirina fil masakin min jami'il jihad, yaknilah orang yang tinggal berdampingan dengan kita pada tempat tinggal kita yang hampir. Kalau bahasa kita kuning dia sebut 40 orang keliling kelalang kita, itulah jiran kita. Sama ada Muslim, sama ada kafir, sama ada Melayu, sama ada Cina, sama ada India, sama ada Jawa, Banjar, apalagi itu semua jiran. Jadi jangan remehkan jiran. Pada jiran kita ada hak kita, pada diri kita ada hak jiran kita. Dan disebut, Nabi pernah sebut bahawa Jibril tiap-tiap kali turun menjumpa aku akan pesan pasal jiran. Sehingga kata Nabi, aku ni duk fikir seakan-akan jiran ni boleh mewarisi harta. Tu kata Nabi. Nah, abang kata pentingnya jiran. Jadi kita ni dengan jiran kena rapi. Kita ni dengan jiran kena mesra. Sebab apa? Duduk dengan jiran rapat, banyak manfaat. Nak kenuri kendara senang. Kita nak pergi musafir, jiran tolong tengok rumah macam mana. Anak sebulan 3 hari balik rumah. Tahu 3 hari. Hok lain banyak atas kereta. Tu ada kali pikir-pikir, tak apalah, ambil pilah Toyota Camry kan. Sebab rumah anak kereta tuan-tuan. Lekat di rumah 3 hari. Nyalin banyak Selangor, Perak, Terengganu, Langkawi. Jadi duduk atas kereta. Rumah siapa tolong tengok? Jiran. Kadang balik jiran tengok. Lalang dah tinggi, kita tebah, panggil orang potong. Dia kata pelik ustaz ni. Beli rumah tak duduk, dia duduk sebulan 3 hari ya. Jadi siapa tolong tengok? Jiran tolong tengok tuan-tuan. Tapi tak apa, kita jaga hubungan. Walaupun anak duduk jauh, walaupun anak musafir, dia orang selalu message. Lah ni kan banyak WhatsApp lah, WhatsApp lah, semua ada. Jadi dia padu abang, ni ustaz, lorong kita ada orang nak kahwin, walimatun urus, kita dengar, kita baliklah. Tu hak jiran. Nak kenuri wajib jiran kita. Dan kita balik. Kalau duduk di overseas sekalipun, masukkan duit dalam akaun dia. Ni zaman canggih. Nak jaga hubungan dengan jiran cukup senang. Bukan payah. Kadang-kadang ada masalah pun jiran bagi tahu. Sebab duk lorong tu kita seorang ustaz. Jadi apa-apa dia petala kita, nak tahlil ke, nak doa selamat ke,
Nak menikah seorang lagi kan, cari ustaz juga. Nak menikah seorang lagi. Tapi banyaknya lepas menikah baru cari ustaz. Bila ada masalah, bila kena berlanggar dengan bini mola, dia cari ustaz. Bila kena tidur kat masjid, dia cari ustaz. Tapi bila mana nak akad nikah, tak abang sepatah kat aku, mangkuk hayun sungguh. Tunya banyak. Dia ni tuan-tuan, kalau bini ramai senang lah. Nak bagi banyak-banyak bini tu boleh jalan sama-sama pergi pasar malam. Tengok bini mana yang jealous paling kurang. Abang bab menikah dua, cerah mata. Tengok bini mana yang paling kurang jealous, suruh tu pergi ambil yang semayang. Tak dah, bagi bini lain semua minum, insya-Allah boleh pergi pasar malam sama-sama. 4 orang pun 4 orang lah. Tu kata hebat. Nabi sebut al-wudu syifaun. Air sembahyang, bekas basuhan air sembahyang adalah merupakan ubat, syifa. Ada satu kes sihir di Langkawi. Orang Langkawi kena sihir teruk. Dah 10 tahun tak makan sekali dengan mak dia. Jadi anak abang pada mak dia, pada pak dia, lah ni pakcik makcik pergi ambil air sembahyang. Pak dia kata, aku meluat dah, mampu pilah kat dia nak jadi apa pun. Anak kata, ni pakcik anak kita, baik buruk anak kita, huduh cantik ke terang mana anak kita. Nanti jadi apa-apa, dia balik nanti bodoh sampai tak tahu apa, pakcik juga kena belah. Lah ni ikut cakap saya, pergi ambil ayat semayang. Tak ada ayat semayang tu, dia pun pergi ambil laki bini kan, pergi ambil. Lepas ambil, anda campurkan dengan air zam-zam, ruqyahkan air tu, bagi minum. Depan-depan kita nak tengok anak dia minum. Tuan-tuan, subhanallah, esok terus datang makan dengan mak dia. Walha dah 10 tahun tak duduk satu meja. Tu kata air basuhan, air bekas basuhan wudu itu Nabi sebut al-wudu syifaun, ubat. Tu kata duduk dengan ulama untung faham. Nampak cari kitab taubat tak jumpa. Sebab empa bukan boleh bahasa Arab. Tahu bahasa Arab cuma bunyi tak keluar ustaz. Makan nasi Arab tahu, baca kitab Arab tak boleh. Cuma boleh belek kulit ke kulit, bukan mengaji kulit ke kulit, belek kulit ke kulit. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah jadi faham tu. Macam tu juga anak degil. Anak degil ni pergi ambil ayat semayang. Pergi ambil semayang, baca alam nasyrah. Yang tak layak zam-zam sikit, lagi dia minum, insya-Allah tak degil budak tu. Waktu dia tidur pun pegang kepala dah, baca alam nasyrah. Bini kalau degil pun sama kan, baca alam nasyrah, baca pelan-pelan. Jangan duk pergi pegang macam orang ruqyah kan, alam nasyrah, jaga bini tu mampu. Sama kalau laki degil pun tu, mama ajar duduk di belakang, ambil ayat sembahyang, bagi laki tu minum. Jangan bagi ayat kangkang, tu jadi bodoh, tak boleh. Ambil ayat sembahyang, niatnya betul, doa pada Allah. Hadis Nabi ada, bagi sama kita minum, insya-Allah dia pergi tang mana pun dia ingat kat apa jangan bimbang. Dia nak akad nikah leh pun tak jadi cik oi. Tahu? Tak jadi. Dia first wife ni very special. Jangan main-main. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah. Dalam hadis Nabi, orang tanya, ustaz macam mana kalau jiran kami ni jahat, nakal, jiran kami ni nakal, macam mana? Nak kena buat baik juga. Maka dalam sebuah hadis Nabi, Nabi telah bersabda, innallaha ta'ala yuhibbur rajulu lahu jarusu yu'dhihi fayasbiru ala adhahu wa yahtasibuhu hatta yakfiyahu Allahu bihayatin aw mautin. Ni hadis sahih, rawahul Bukhari. Sabda Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala suka dan kasih kepada seorang laki-laki yang mempunyai jiran yang jelek, jiran yang jahat, jiran yang suka menyakiti, lalu dia sabar di atas segala gangguan, dia sabar. Maka kata Nabi, dia sabar itu dengan sebab dia mengharapkan redha daripada Allah, pahala daripada Allah, sehingga disebut Allah Ta'ala akan mencukupkan segala keperluan dia pada kehidupan dia ataupun kematian dia. Tu kelebihan kita sabar dengan jiran, Allah akan cukupkan keperluan kita waktu kita hidup dan selepas kita mati.
Tu kelebihan. Sebab tu kalau ada jiran yang tidak elok, kita sabar, kita berharapkan pahala daripada Allah, insya-Allah kebaikan menunggu kita. Jadi tak gaduh nak pindah rumah, tak gaduh nak rusing-rusing, kita buat baik. Itulah nama dia ikhlas. Kata ulama, bila orang buat jahat kita balas dengan kebaikan, maka itulah ikhlas. Kalau orang buat baik kita balas dengan baik, itu standard. Orang buat baik, dia bagi kempelikat, kita pun bagi kempelikat yang ada. Dia bagi kuih, kita balas balik bihun goreng kat dia. Itu standard dah tu. Tapi berapa orang yang bila mana orang buat jahat, dia boleh buat kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan pada dia. Orang yang boleh membalasi kejahatan dengan kebaikan, maka itulah kata ulama orang yang ikhlas. Sebab apa? Dia nak redha Allah, bukan redha manusia. Faham? Kita ni sebab nak redha manusia. Abang-abang jiran sebelah rumah, dia bagi kemarin daging korban. Jadi kita nak balas apa? Tak balas lagi sedih. Tak pun dia hantar mai kuih, kita nak balas apa? Takkan nak hantar pinggan kosong, contoh. Tu tengok, dia nak redha manusia. Dia nak pemandangan manusia, bukan nak pemandangan, bukan nak redha daripada Allah. Dipikir manusia, bukan fikir Allah Ta'ala. Macam tu juga abang kemarin cek dengar jiran sebelah mengumpat. Abang tu tak cakap banyak, balik kerja sisi lengan, jadi atamek wario tu. Pergi rumah jiran sebelah, weh, panggil lelaki yang keluar ni, duk kata kat bini aku awak dah. Tu dia. Dan sebab apa? Dan sebab tuan-tuan, kita suka membalasi kejahatan dengan kejahatan. Sebab itu kata Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna, kita kena jadi macam pokok dan manusia. Kita ni ambil batu, punggai baling pada pokok, tapi pokok tu bagi buah pada kita. Dan pokok tak balas batu balik. Alangkah bagus kita ambil batu baling pada pokok, pokok tu pun ambil batu paling pada kita. Baru pada muka. Macam zaman dulu, tuan-tuan balik sekolah, pergi balas kebun Cina. Kan ada ustaz-ustaz zaman dulu, dia kata apa? Ambil wak Cina tak apa, dia kata. Depa tu kapiang. Papilah pidah tak mana pun. Tu ustaz-ustaz zaman dulu. Hukum kata tak boleh. Cuma orang zaman dulu dia tak faham hukum. Kok mengajak pula duk pergi habaq lagu tu. Asal balik sekolah, dia pergi terbih masuk dalam kebun Cina kacau. Jadi tuan-tuan tak boleh. Terbih pergi, pokok tu terbih dia balik, baru padan muka dia. Tapi kita baling batu pada pokok, pokok bagi buah pada kita. Sebab tu dalam konteks jiran ni tuan-tuan, jaga jiran. Kita jaga, kita tengok, kita perhati. Perhati. Kita kena guna satu falsafah. Bukan tak boleh jaga kin orang, boleh jaga tepi kin orang, cuma jangan selak. Faham? Nak jaga tepi kin, jaga. Tuan-tuan nak jaga tepi kin dan ambil jaga, jangan selak cukup. Selak kin payah. Dia ada cerita pasal selak kin ni. Ada satu budak pondok pi masuk Minang, anak dara orang. Anak tu imam, dia pun pi. Dan pi pakai kin pelikat budak pondok, sampai nekok luar. Pakai dengan kurta dia apa, pi nak meminang. Pak menakan tu imam. Tapi tu imam pincin guru besar. Dia kata, aku ni bukan tak mau terima hang ni bagus semua dah. Cuma aku tengok hang pakai kain pelikat tak berapa nak handsome. Pak mentua dia kata. Pakai seluar boleh tak pakai seluar? Dia kata takat pakai seluar tak ada masalah. Pakai seluar relax. Tapi jenis budak pondok ni tuan-tuan, dia pakai seluar pun kuat atas dia serelung kain juga. Tak boleh. Dia kena pakai kain. Tak pakai kain tak boleh. Jadi pi pula. Dalam perjalanan duk pi tu, makan banyak kok jalan, perut sakit. Singgah tandas. Singgah tandas buang. Melepas apa dulu qada hajat apa semua. Seluar tu terlupa. Sangkut tanpa paku. Lah kali buah kain saja. Pi jumpa pakai pak mertua. Pak mertua dia kata apa lah, aku pesan dah kat hang, suruh main pakai seluar, yang pakai kepelikat buat apa kalau nak anak aku. Dia kata cik pakai seluar ada aku dalam. Pak mentua dia kata mana, tunjuk saya lah. Kali dia kata nak tengok selak selak pasang tak ada seluar je, nampak blade stone 2 biji. Kacau. Tu cerita selak.
Jadi kita ni jaga tepikin orang tak apa, cuma jangan selak tak boleh. Jaga tepikin, ambil berat. Tapi kena tahulah buat hukum. Walaupun kita tengok bini jiran kita tu keluar rumah mata dia lebam, tak boleh tanya. Jangan tanya, awak semalam bini hang boxing lah. Jangan tanya, tak boleh. Di Kulim tuan-tuan, bukan isteri lebam mata. Ada seorang suami naik pejabat qadi, mata lebam. Tok qadi tanya, awak mata hang lebam? Bini saya tumbuk tuan qadi. Bini dia tumbuk. Tok qadi tengok pun kecut perut. Habaq pada geng pejabat agama ni, esok hampa tunggu 2-3 orang hok badan taf-taf badan macam Popeye. Tok qadi kata, esok hampa tunggu, aku nak panggil bini dia mai. Lala sekali masuk bini, tuan-tuan, Allah haluiha. Bini kecil tapi dia boleh tumbuk mata lelaki sampai lebam. Tu baru nama dia biniku gangster, faham? Jadi kena jaga-jaga kan. Zaman lah ni perempuan black belt, ada dan lagi boleh jadi tuan guru taekwondo. Tuan-tuan, bahasa lelaki kuat, sekali kena flying kick teriak pergi jumpa qadi. Jadi sebab tu ni dalam bab jiran. Yang ketiga, kata Nabi, sesiapa yang meremehkan kaum kerabat maka akan rugi dalam berkasih sayang. Kena ambil berat dengan nak menekan kita. Lah ni depa tu kecil kan, kita buat mudah nak bagi RM1 berkira. Budak-budak ni kita bagi dia ingat. Dia ingat nanti besar baru nak pergi cari. Dia tengok muka pak menekan dia, kok ni haji bakhil. Dia panggil kenuri, aku malas pi. Contoh. Jadi kita buat baik dengan anak saudara, dengan adik-beradik kita, sepupu sepapat kita, mak menekan kita, 2 pupu kita, 3 pupu kita, insya-Allah dalam bab kasih sayang kita tak rugi. Tapi kalau mereka telefon kenuri tak balik, sakit tak pergi jenguk, kelak tuan-tuan bila mana kita ditimpa musibah, adik-beradik buat tak tahu, lantak pergi kat hang. Jadi tuan-tuan kena jaga hubungan kerabat. Sebab kata Nabi, orang yang tidak mementingkan kerabat akan rugi dalam berkasih sayang. Yang kelima, nyatahi, kata Nabi, sesiapa yang meremehkan keluarga bi ahlihi, yang dimaksudkan di sini ai zaujatih, yaknilah isterinya. Sesiapa yang remehkan isteri, khasira tibal ma'isyah, maka beliau akan rugi dalam kehidupan yang baik. Isteri ni kena jaga, bagi nafkah bagi sempurna, baik nafkah zuhir ataupun nafkah batin. Nafkah zuhir ni kata ulama termasuk perubatan, termasuk zaman hari ni kosmetik, itu juga nafkah. Bukan takat tempat tinggal, bukan takat makan minum. Ulama semasa, ulamanya muasirah ni memasukkan kos perubatan, kos kecantikan, itu juga nafkah. Kan bini nak tempek bedak 7 inci, beli 7 tong bedak pada dia. Kan tak ada masalah, tu kewajipan. Tapi bini pun kena tahulah. Jangan bila lelaki balik muka tu macam pontianak sundal malam. Muka tengok bedak 7 inci punya terbaik. Bila nak keluar, pi kenuri, pi shopping, pi jalan, dia dengan mulut merah, dengan pipi merah, mata traffic light pun kalah. Sak pejam kuning, sak celik hijau, sak pejam pula merah. Berdiri tengah jalan depan Masjid Al-Hana, bukan kata kereta, trailer boleh berhenti cuy. Trailer boleh berhenti. Kan celik-celik merah, berhenti trailer, terkejut. Jadi tuan-tuan, isteri ini berhias untuk suami. Kan faham? Bukan untuk orang lain. Sebab tu Arab tuan-tuan, Arab ni pun keadaan letih. Tengok pakai purdah, tengok pakai jubah. Lagi masuk teksi jenuh. Driver teksi pegang steering tu dia macam drift kereta. Dia buat apa? Dia buka habis dalam tu, duk beromen dalam tu, mampu tu Arab. Saya keluar teksi, buah purdah dia balik, buah jubah dia balik. Habis tu yang driver teksi tu apa dah? Bukan orang lah, tak nampak kan orang dia tu panggil Arab. Jadi satu sudut bagus lah. Depan orang lain dia tutup, dia buka depan lelaki dah. Tapi nak romantik pun tengok tempat lah, jangan dalam teksi. Driver teksi tu pegang steering, nak lucut steering. Sebab apa? Dia tengok cermin, pandang belakang.
Sebab tu dia ada gambar, jangan pandang belakang, bahaya. Jadi kalau bawa Arab, jangan tengok belakang, dah tahu dah panggil dewa. Tidak hampa bawa gitu dah steering, jenuh lah kali terjun masuk dalam laut. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah tu nafkah zahir. Nafkah batin ni bukan semata-mata atas katil, termasuk nafkah batin didikan agama. Paling minima kata ulama fardu ain. Tauhidnya, fiqahnya, tajwidnya, ni semua tanggungjawab suami. Suami kena didik bini. Sebab tu bini ni, maksud bini apa dia? Faham maksud bini? Selepas kahwin dibebani. Itulah asal kalimah bini. Kita dibebani, tuan-tuan. Kalau orang Terengganu lain, bini tu lain, berbini tu lain. Tu orang Terengganu. Ada orang Terengganu, dia faham kan? Bini tu lain, berbini tu lain. Tu orang Terengganu. Bagi orang Perak, koma kata apa? Bini selepas kahwin teman dibebani. Itulah bini. Jadi tanggungjawab kita banyak. Kena bagi didikan agama. Rasa tak mampu, bawa bini pi surau, bawa bini pi masjid. Jangan takat bawa bini pi pawagam, jangan takat bawa bini pi melancong, jangan takat bawa bini pi shopping. Sebab apa? Depan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan terlepas. Sebab itu akhirnya ana nak tutup dengan kisah yang berlaku di antara Hamka dan isteri dia. Kena Hamka. Hamka pun tak kena. Qardawi kena. Semua tak kena, dah apa yang kena. Bangladesh ke apa ni. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimulakan oleh Allah Hamka, sehari sebelum isteri dia meninggal, depa duk sembang dua orang. Isteri dia kata apa? Abang-abang, kalau kita ni mati, dekat syurga nanti boleh jumpa tak? Tu tanya isteri dia. Kata Hamka, aku akan ihtiyat nak bagi jumpa dengan hang. Isteri dia pun jawab balik. Sebab apa abang sebut lagu tu? Abang kan seorang tok guru, abang kan seorang ulama, abang kan banyak ilmu, abang kan banyak ibadah. Kata Hamka, hang dengan aku tak sama. Hang tu perempuan, aku ni lelaki. Hang tu isteri, aku ni suami. Sifat seorang isteri taat, sifat seorang isteri setia. Dan sepanjang hang jadi isteri aku, memang hang ni baik, hang ni bagus, hang setia, bahkan hang taat kepada Allah. Sebab tu bagi aku hang ni memang syurga bulat-bulat. Tu kata Hamka. Adapun bagi aku, tanggungjawab aku banyak. Aku bukan semata-mata seorang pendakwah yang terbeban dengan amanah ke atas umat Islam. Bahkan belum tentu lepas hang tak ada, aku akan terus buat kerja macam aku buat lah ni. Jadi banyak tanggungjawab pada hang, pada anak-anak apa semua. Jadi bagi aku nak masuk syurga susah. Sebab tu perempuan ni tuan-tuan paling mudah masuk dalam syurga. Cumanya sebut kata neraka tu penuh dengan perempuan, sebab memang fitrah akhir zaman perempuannya ramai. Tuan-tuan cuba buka butik lelaki, insya-Allah sebulan tutup. Orang lelaki dia baju selai pakai 2 minggu tak apa. Bini dah sereka, bini dah gosok, dia pi masjid, duk ambil baju tu lah juga. Tu bini dia meluat. Malah jangan jalan dengan abang. Laki duduk tiang pertama, bini duduk tiang nombor 10. Sebab apa? Laki dia tu duk kerja ambil baju tu, serelung baju tu, baju huk penuh dengan corak dan peta. Sebab apa? Kena putus rokok. Dia duk ambil baju tu, huk yang bini dia gosok tak nak ambil. Tu orang lelaki. Buka butik lelaki tutup. Orang lelaki dia bukan suka beli. Nak untung buka butik perempuan. Jual tudung. Tiap-tiap bulan kerja update fashion tudung. Jubah sekian-sekian, trend sekian-sekian. Dubai lah ni trend cutting dia lagu ni, bawah dia kembang. Tu jubah Dubai lah ni. Dulu straight cut. Tu orang perempuan. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimulakan oleh Allah, kita ni beban banyak. Beban banyak pada isteri, pada anak-anak. Anak-anak di rumah lagi lah. Tuan-tuan jagalah anak-anak. Ana sebut di banyak tempat. Di Kuala Lumpur, Selangor ada banyak kes. Di Terengganu pun sama. Tuan-tuan naik pejabat mahkamah syariah, sekarang ni dah banyak anak-anak perempuan kita yang telah dimainkan oleh lelaki Arab dan Pakistan. Banyak tuan-tuan. Bila kahwin, kalau dia jaga tak apa,
dia jadikan sebagai hamba seks. Ni banyak. Baru ni ada kes satu perempuan kita kahwin dengan Pakistan, laki dia bawa balik dia ke Pakistan, baru dia tahu laki dia Syiah. Sampai di sana tuan-tuan, malam 10 Muharram, laki dia bawa dia pergi satu kemah. Dalam kemah tu ada 20 orang laki duk tunggu nak buat lauk. Dia pergi serah bini dia dulu tu. Bini dia dan lari ke rumah pelajar Malaysia. Laki ikut bawa AK-47 letak dekat kepala student kita. Ni yang berlaku. Sebab tu jaga anak. Anak kena jaga tuan-tuan. Baik anak lelaki, baik anak perempuan lah, ni cabaran sangat hebat. Walaupun anak tuan-tuan perempuan tak keluar rumah, tapi dengan satu gadget elektronik yang dia ada, dengan Facebook, dengan macam-macam kemudian media sosial, tuan-tuan, satu dunia dia tawaf hari ni. Jadi ini tanggungjawab kita. Dan sebab tu 5 pesanan daripada Nabi SAW, ambillah perhatian. Mudah-mudahan kita mendapat banyak manfaat. Dan akhirnya tuan-tuan, pada pagi yang mulia ni, dan Sukarno memberikan ijazah dan kepada tuan-tuan yang hadir kuliah subuh. Dan mudah-mudahan kita sama-sama boleh beramal dalam kita nak memelihara diri kita, memelihara diri keluarga kita. Amalan ini daripada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan ana terima daripada guru ana, Tuan Guru Haji Saleh. Baca sebelum nak keluar rumah, sebelum nak berjalan. Itu yang pertama. Yang keduanya, amalan ni boleh digunakan untuk meruqyah, untuk mengatasi sihir, untuk merawat segala jenis penyakit. Jadi beramallah. Dan senang anda baca dulu. Sekali anda baca pelan-pelan. Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, Tawakkaltu ala Allah, I'tasamtu billah, Fawwadtu amri ila Allah, Ma sya Allah, La quwwata illa billah. Yang tu baru ada 7-8 kalimah. Ana ulang. Yang pertama, Bismillah. Dan Bismillah tahu kan aja, Ba, Sin, Mim, Allah. Bismillah. Itu yang pertama. Yang keduanya pula, dan Bismillah yang kedua, Rabbi Allah. Rabbi Allah. Rabba ya bulat Allah. Bismillah Rabbi Allah. Itu yang kedua, Rabbi Allah. Ba tu ada syaddah, Rabbi Allah. Yang ketiga, Hasbi Allah. Ha direngkung. Ha, sin, ba, ya. Hasbi Allah. Bismillah Rabbi Allah, Hasbi Allah. Yang keempat, Tawakkaltu ala Allah. Ta, waw, kaf, lam, ta. Tulis tu dulu. Ta, waw, kaf, lam, ta. Tawakkaltu. Kaf tu ada syaddah. Tawakkaltu ala Allah. Ain, lam, ya bulat, Allah. Tawakkaltu ala Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, I'tasamtu billah. Alif, ain, ta, sad, mim, ta. Cuma alif yang awal itu ada hamzah di bawah. I'tasamtu billah. Alif, ain, ta, sad, mim, ta. I'tasamtu billah. Itu yang kelima. Yang keenam, Fawwadtu. Fa, waw, dhat, ta. Waw ada syaddah. Fawwadtu amri ilallah. Fawwadtu amri ilallah. Alif, mim, ra, ya bulat. Fawwadtu amri ilallah. Alif, lam, ya bulat, Allah. Dan fawwadtu amri ilallah. Kemudian, Ma sya Allah. Mim alif, shim alif, hamzah, Allah. Ma sya Allah. Yang terakhir, La quwwata illa billah. La quwwata illa billah. Lam alif, kemudian khauf, waw, ta marbutah. La quwwata illa. Alif, lam alif balik. Illa billah.
Boleh tulis okey, ikut sama-sama. Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, Tawakkaltu ala Allah, I'tasamtu billah, Fawwadtu amri ila Allah, Ma syaa Allah, La quwwata illa billah. Jadi ana ijazahkan amalan ini kepada tuan-tuan, mudah-mudahan gunalah untuk kebaikan. Nyata sempat menulis ke apa, minta EJK bagi satu email pada anak, dan insya-Allah nanti anak akan email kembali. Mungkin email Cik Zafrul ke apa, dan bagi email nanti anak email kembali. Dan email kembali tempek. Tempek pun tak boleh, sekali orang lain dapat tak cik. Ini untuk orang yang mai kuliah subuh pada pagi ni. Orang tak mai kabi-kabi ni. Tak pun mai balik awal pun boleh diterima lah. Mungkin dia sakit perut ke, cucu teriak ke rumah, dia balik saya, tak apalah. Nanti boleh ambil insya-Allah. Jadi itu saja untuk pagi ni. Minta maaf kalau mengambil sedikit masa pada pagi-pagi cuti. Jadi perbanyakkan selawat, jangan lupa selawat 10 kali selawat pagi, 10 kali selawat petang, wajib dapat syafaah. Bacalah apa selawat sekalipun. Jadi kita tangguh kuliah pada pagi ini dengan membacakan tasbih kifarah wa suratu as. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala